Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Channel. So hari ini saya nak buat sedikit perkongsian dengan anda. Okey, so walaupun hari ni anda tengok motor saya memang saya dah buka ni. Okey, tapi motor ni bukan rosak. Okey, so perkongsian yang saya nak buat dengan anda hari ni adalah berkenaan dengan rantai. Okey, rantai yang biasa dan juga rantai O-ring. So apakah perbezaan dan juga apakah kebaikan kita menggunakan rantai jenis O-ring ni berbanding dengan rantai yang biasa? Okey, so kalau anda tengok di hadapan saya ni, okey, kat sebelah kanan ni adalah rantai yang jenis biasa, okey. So yang ni adalah rantai yang jenis O-ring. So ini rantai yang baru yang saya beli, saya akan gunakan untuk motosikal saya. Okey, so yang ni adalah saiz 428, yang ini adalah saiz 415. Tapi anda tengok memang dia punya saiz lebar ni nampak macam seakan-akan sama, tetapi ini agak kecil, okey. Tetapi kalau diikutkan kalau kita nak pakai rantai yang jenis O-ring, okey, untuk rantai yang bersaiz 428 ni memang bagus, tetapi ia agak berat sikit untuk motosikal kita. Okey, kalau anda perasan sebelum ni saya ada buat video berkenaan dengan rantai ni yang mana saya tukar setelah rantai motosikal saya putus. Okey, tetapi rantai ni memang agak berat. Okey, so untuk motosikal saya nak sampai kepada top speed pada gear 6 tu memang agak terasa berat, dan saya kehilangan 5 ke 10 km sejam pada bahagian top speed. Okey, so memang agak berat. Okey, memang saya dah try pada motosikal S1 MT2 ni pun sama. Okey, saya pakai 525, memang berat, dan yang ini pun saya pakai jenis 428 yang tebal, memang berat. Okey, jadi untuk pick up dan juga kita punya top speed memang akan ada efek. Terlebih-lebih lagi kalau anda yang menggunakan rantai 428 O-ring, kalau anda rasakan motosikal anda susah nak sampai kepada top speed yang mungkin dicapai oleh orang lain, memang anda perlu ingat bahawa setiap apa yang kita lakukan modifikasi itu akan memberi efek pada kita punya prestasi motosikal. Okey, sama ada prestasi semakin meningkat ataupun prestasi semakin menurun bergantung pada bagaimana kita lakukan proses modifikasi tersebut. Okey, so kalau kita nak tengok dari segi kebaikan penggunaan rantai jenis O-ring ni, memang kalau dari segi kita tengok rantai ni sendiri, okey, ini rantai yang biasa. Kalau kita tengok dari segi okey, rantai ni apabila saya pegang macam ni, memang anda tengok memang agak lembut lah. Rantai ni memang akan turun macam tu, dia lembek saja. Tetapi kalau kita nak bandingkan dengan rantai O-ring, okey, kan anda tengok ni, memang rantai O-ring dia akan masih tegak, okey, disebabkan ada O-ring pada bahagian kiri dan kanan kita punya pin ni. Okey, so dia akan menjadi absorber ataupun cushion kepada kita punya bahagian rantai, pin-pin rantai ni. Okey, so rantai ni memang agak tahan, okey, kalau nak dibandingkan dengan rantai yang macam ni dari segi maintenance dan juga dari segi ketahanan. Okey, tetapi kita perlulah berhati-hati dari sudut penjagaan rantai kalau nak dibandingkan rantai yang jenis O-ring ni, sebab terdapat O-ring di bahagian, kalau anda tengok di bahagian tengah ni terdapat O-ring. Jadi anda perlu lebih berhati-hati dalam penjagaan, sebab anda perlu kerap mencuci, sebab bila kita takut nanti masuk pasir dan sebagainya dalam bahagian celah-celah rantai ni akan menyebabkan O-ring ni akan menjadi lebih keras dan berbahaya pada kita punya rantai lah. Okey, so kalau anda tengok ni memang rantai ni pun dah dari segi dia punya kualiti memang saya agak kurang berpuas hati lah kalau nak diikutkan. Sebab tu saya beli juga rantai ni, sebab saya nak tengok dari segi performance setelah saya tukarkan kepada 415 ni. Okey, untuk sproket depan dengan sproket belakang saya masih nak simpan dulu sebelum saya kongsi apakah saiz yang akan saya gunakan. Okey, so top speed macam yang saya tunjuk di awal dulu, okey,
saya pernah clock 165 km sejam, tapi setelah saya pakai rantai ni memang top speed sekadar mencapai 158 ke 160 km sejam saja. Memang perbezaannya amat ketara lah. Okey, so kalau kita tengok sini memang rantai ni lebih kecil, tetapi bagi saya memang dari sudut ketahanan mungkin boleh saya percayai sebab rantai ni jenis O-ring. Okey, so kalau anda yang nak tukarkan rantai 415 ni, anda boleh membeli rantai jenis O-ring ni sebab saya dah buat comparison tadi. Memang rantai ni agak nampak kuat dan boleh bertahan lah. Okey, namun kalau anda tengok dari sudut ketebalan kita punya sprocket memang nipis lah. Okey, sebab 415. Kalau anda nak cari 420 jenis O-ring ni memang tak dapat lah untuk anda cari sprocket dengan mudah sebab sprocket 420 untuk sport rim jenis Yamaha ni memang sekarang ni agak sukar nak dapatkan di pasaran. Okey, so nanti saya akan tunjukkan review penuh, okey, bagaimana saya test, okey, sprocket dan rantai yang baru ni, okey, dari sudut performance dan juga dia punya kelancaran motosikal kita. Okey, mungkin anda boleh cuba. Okey, setakat ni saya pun masih belum cuba lagi, tapi berdasarkan sebelum ni punya pengalaman, okey, yang saya lakukan terhadap motosikal saya yang lain, memang O-ring ni dari sudut ketahanannya memang baik. Okey, so anda pun mungkin pernah dengar dan tahulah jenis rantai O-ring ni memang dari sudut ketahanannya memang boleh dipercayai. Okey, namun kita perlu berhati-hati. Kalau rantai anda mengalami masalah cepat putus, anda perlu tengok pada anda punya sprocket. Okey, sprocket yang dah makan memang akan menyebabkan rantai anda cepat putus. Okey, so sekadar ni dulu perkongsian saya untuk kali ini. Okey, saya buat perbandingan yang walaupun sedikit saja info yang saya kongsikan, tapi sekadar saya nak tunjukkan kepada anda perbezaan antara O-ring dan juga rantai yang biasa ni. Okey, so kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum.